Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Ramadan al-Mubarak. Apa khabar para pendengar dan juga penonton bersama-sama yang mengikuti 30 hari 30 ayat. Masih lagi bersama dengan Ustaz Don, Saya dan saudara Qori kita yang akan mempendengarkan bacaan. Dan insya-Allah pada hari ini dalam usaha kita mendalami dan memahami Al-Quran, kita bawakan ayat ke-33 daripada surah An-Naml, iaitu ayat surah yang ke-27 dalam Al-Quran. Dipersilakan saudara Qori untuk membacakan ataupun tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. Maksudnya, Raja Pemperempuan itu berkata lagi, wahai ketua-ketua kaum, berilah penjelasan kepadaku mengenai perkara yang aku hadapi ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir, memberi pendapat dan persetujuinya. Mereka menjawab, kita adalah orang-orang yang kuat gagah dan amat berani merempuh peperangan. Dan perkara itu, walau bagaimanapun, terserahlah kepadamu. Oleh itu, fikirkanlah apa yang engkau hendak perintahkan. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul aliyul azim. Terima kasih saudara Qori atas tilawah dan bacaan sebentar tadi. Ini saya kira ada cerita dan kisah yang berkaitan dengan Nabi Sulaiman. Ya. Sebab surah An-Naml atau An-Naml semut ini adalah arahan tentera-tentera semut mengelak daripada dipijak oleh tentera Sulaiman. Ya. Jadi Ustaz mungkin boleh jelaskan adakah ini Ratu Balqis ataupun siapa yang terdapat dalam cerita pasal kutu wanita ni ataupun dipanggil sebagai raja wanita, raja perempuan. Betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila kita bincang tajuk ni, Datuk Seri akan menutup perbincangan kita dengan mengeksplain kat semua orang sebenarnya nak buat satu keputusan bukan senang bila duduk dalam government. Dia kena tanya orang pakar. Betul, masa COVID hari tu kan, nak buat keputusan bukan senang. Dia kena tanya, kalau bab keuangan dia kena tanya pakar duit. Nak buat benda kesihatan dia kena tanya doktor, bukan seorang, bukan dua. Betul Datuk Seri? Sebab apa? Dalam cerita ayat ni, Ratu Balqis ketika mana surat Nabi Sulaiman sampai kat dia. Surat Nabi Sulaiman bagi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman hantar mai kat Ratu Balqis baca. Ni Sulaiman dia ajak nak berdakwah masuk Islam ni. Ratu Balqis balas balik ah. Ratu Balqis kata, "Tu ni macam mana ni? Kami tak ada apa-apa." Nabi Sulaiman balas balik. Nabi Sulaiman kata, "Kalau hangpa tak mau ikut masuk Islam, aku terpaksa mai kat tempat hangpa." Tu yang Ratu Balqis panggil dia menteri-menteri dia. Dia tanya, ni macam mana pendapat hangpa kalau tentera mai kat kita Nabi Sulaiman? Tu menteri-menteri dia kata, kami terror boleh lawan, tapi kami serah kat Ratu Balqis. Betul Ratu Balqis jawab, berdasarkan pengalaman aku, kalau orang masuk kat tempat kita hancur habis lah kalau perang pun. Tak apalah, aku mai kat depan. Tu yang Ratu Balqis mai kat Nabi Sulaiman tu. Hasil daripada jawapan yang ni lah. So menunjukkan sebagai ketua, walaupun Ratu Balqis tu raja, tapi dia tetap bertanya kepada ahli mesyuarat dia sebagai nasihat. Dan untuk pengetahuan semua, kepada yang berada di, yang menonton semua, kena tahu bahawa keputusan sesebuah negeri bukan senang. Keputusan sesebuah jabatan agama, betul tak? Majlis agama bukan senang. Nak memutuskan siapa asnaf yang layak dapat. Benda ni dia melalui kita panggil algoritma dia. Dia ada dia punya carta dia. Kena tengok yang ni, kena tengok yang ni, kena tengok yang ni. Sebab tu kita yang mana yang tak duduk dalam pentadbiran, jangan sewenang-wenang kita menuduh dan mengata dan buat benda ni. Saya bagi tahu ni, benda tak ada dalam skrip kami. Tak, saya cerita saja. Sebab benda ni adalah antara hikmah yang ada dalam ayat ni. Supaya semua orang tahu. Jangan, betul Datuk Seri, minta maaf lah kalau saya sebut tu, kalau tapi betul lah yang saya sebut kan. Sebab dia bukan satu keputusan yang seorang buat. Dia mesti kena duduk. Macam contohlah, kalau daripada segi bahagian agama, fatwa.
seorang mufti, dia tak akan bawa keluar fatwa melainkan dia kena tanya dulu. Okey, Tok Guru Pondok apa pandangan? Wakil kesihatan apa pandangan? Wakil keuangan apa pandangan di negeri tersebut? Kumpul semua, baru dia bawa keluar fatwa. Wallahu a'lam. Alam. Terima kasih Ustaz. Yang saya kira sebenarnya ada kesinambungan daripada apa yang kita telah bincangkan sebelum ini. Apa yang kita bincangkan sebelum ini sebagai contoh ialah berkata tepat dan benar. Ya. Dan orang sebagai pemimpin ataupun ketua bila tanya dengan orang, berilah yang tahu ni pula beritahu tepat dan benar, bukan hanya untuk menyukai ataupun mengampu dan sebagainya. Ada juga yang hanya ada yang kata pula semua tak tepat dan tidak benar. Semua kata buruk saja pun tak kena juga. Dan akhirnya tak susah dan kadang-kadang memang kebenaran tu pahit. Tapi kadang-kadang kita perlu telan ubat pahit sekali-sekala. Tapi campaikanlah dengan cara yang betul. Yang pahit tu minum dengan madu, hilanglah rasa pahitnya insya-Allah. Itulah hikmah yang besar yang kita pelajari dalam Al-Quran. Bukan hanya soal hubungan kita dengan Allah, ini soal kita hubungan dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Terima kasih, insya-Allah kita dapat bersama-sama menghayati Al-Quran di bulan Ramadan Al-Mubarak dalam siri seterusnya, 1 hari 1 ayat atau 30 hari 30 ayat sempena dengan Ramadan Al-Mubarak. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Qawi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.